warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Tajuk tazkirah bagi kita pada malam ni, saya pilih sebuah tajuk bicara pasal atikah, itaqah, bukan akikah, itaqah. Maksud itaqah ini pemerdekaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang kita harap dari bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini, termasuk kita selaku orang yang dimerdeka oleh Allah Ta'ala dari azab neraka. Bagaimana dipahamkan oleh kita bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah. Sekarang sudah masuk pusingan maghfirah, pengampunan angkara dosa yang dilakukan oleh kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kala penghujung bulan Ramadan sampailah ke pusingan itu pun minanar, dimerdeka oleh Allah Ta'ala daripada azab neraka. Jadi dari risalah yang saya baca, saya susun kembali, saya petik daripada beberapa buah kitab dan risalah. Antaranya risalah Wahbiyah Ilahiyah, Pemberian Tuhan, karangan Syekh Mukhtar Atharik Umur, dan juga dari risalah Bunga Keti, karangan Allah Yarham Tuan Hussein Kedah, dan juga Irsadul Umbad, karangan Zainal Abidin Tuan Minal Al-Fatani, dan lain-lain lagi risalah secara kutip-kutip. Jadi tajuk itaqah yang ternyata di dalam risalah-risalah yang tersebut, ia berupa salah satu daripada jalan yang sewajarnya dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya membaca suratul Ikhlas. Mana suratul Ikhlas? Cuba pakat gagal dalam kepala. Betul ke tidak? Itulah. Kalau tak tunggu tu berat juga dah. Berat tak mengaji lah tu. Salah. Dibaca oleh kita qul huwallahu ahad. Itu maksud suratul Ikhlas. Bagaimana disabit pada hadis yang riwayat oleh Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marrah faqad istara nafsahu minallahi ta'ala wa nada munadin min qablillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulana atiqullah wa matlahu kibalahu tabahatun ay haqqun falyakhuzha minallahi azza wa jalla. Jadi dia kata barang siapa membaca qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Mi'ata marrah ni berapa? 100,000. Bukan 100. 100,000. Ada setengah orang tunduk dah ada. Dia punya baca qul huwallahu 100,000. Banyaknya dah lah. Tapi kalau himpun-himpun duit 100,000 tu, tak selesai lagi masalah. Tak berapa banyak lagi. Dan duit 100,000 tak banyak mana lagi. Dan amalan 100,000, oi, banyak sangat dah. Itulah nampak sangat kita ni tak tamak akhirat, lebih tamak dunia. Walau dunia ni kita hidup tak tangga mana. Sambil lalu saja hidup dunia. Tak ada siapa pun kekal hidup di dunia. Semua menuju ke alam baka belaka. Cuma tunggu akal giliran. Siapa dulu, siapa kemudian, gitulah. Yang kekal abadi selama-lamanya, wa imma ahli neraka pun kekal juga dalam neraka. Mana kafir dan munafik akan kekal selama-lama di dalam azab neraka. Dan juga ahli syurga akan kekal di dalam syurga yang tepat
bahagia selama-lamanya. Mana di akhirat tu. Jadi patutlah kita tu lebih tomok akhirat dari dunia. Kalau sebut kata 100,000 keluar Allah, biar kita terasa tak banyak mana dah. Sesiapa yang membaca keluar Allah 100,000 kali, maka sesungguhnya ia telah membeli akan diri, menebuskan diri daripada Allah Ta'ala, menepati begitu. Dan berseru, pihak menyuruh dan berseru oleh penyuruh daripada Allah Ta'ala dari lapisan 7 langit dan lapisan 7 bumi, katanya, ingatlah seruan tadi sekalian kamu, bahawa si fulan ini, si fulan yang baca firman Allah al-mazkur sebanyak yang tersebut, dapat pemerdekakan Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang ada sakutan dengannya, maka hendak ia tuntut ia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah dikatakan sebahagian pada jalan yang sewajarnya kita tu dimerdeka oleh Tuhan daripada azab neraka, baca firman Allah sebanyak 100,000 kali. Kalau orang kata nak baca macam mana, baca biasalah. Itulah, adakah larat kita nak baca? Memangkah kita nak baca sekaligus tak larat, kan? Kita bagi-bagilah 100 sehari ke 200 sehari, 300 sehari dah lah. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin cukup lah. Kita catu. Tuhan tidak lupa apa yang kita buat. Yang kita ni cepat lupa, kata Dr. Mahathir lah. Itulah. Kata Syekh Alauddin, difahamkan daripada hadis ini, hasil maksudnya dibaca sekadar yang dapat dalam seumur hidup. Maksud baca sekadar yang dapat tu, kita jadualkan setiap hari berapa yang mampu kita baca. Begitulah. Jangan sampai 3 kali sehari. Zaman mana dia cukup 100,000 dah lah. Itu panggil doa lagu kata 3 kali sehari. Buat benda lain 200 kali sehari, boleh dah lah. Antara lain lagi jalan-jalan yang sewajar dimerdeka oleh Allah Ta'ala, selain daripada baca keluar Allah 100,000 kali, iaitu tahlil. Tahlil. Mana tahlil pula ni? Tadi suratul Ikhlas mengelabah dah. Ni tahlil pula. Tahlil tu la ilaha illallah. Takbir, mana? Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Dah. Itu kalimah-kalimah. Hauqalah, mana pula hauqalah? La haula wala quwwata. Itu panggil hauqalah. Jadi kalimah-kalimah tu patut diucap oleh kita senantiasa. Itulah menjadi sebab kalau kita pandu kereta ke Kelantan, kadang terpapar dia tulis tepi jalan subhanallah, jalan-jalan lagi pula alhamdulillah. Bukan saja-saja tulis, justru kita baca. Tengok dah tak baca, ruginya orang menulis dah. Baca subhanallah, tahu dibaca 100 kali pagi, 100 kali petang. Alhamdulillah 100 pagi 100 petang. La ilaha illallah 100 pagi 100 petang. Allahu Akbar 100 kali pagi 100 kali petang. Dengan bacaan begitu menepati yang merdekakan daripada neraka. Bagaimana disabit pada hadis. Patut jadi amalan kita. Subhanallah 100 pagi 100 petang. Alhamdulillah. Antaranya tahlil. Kata Syekh Alauddin ni ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ulama besar dalam mazhab Hanafi. Semacamlah kita kata ulama yang besar dalam mazhab Hanafi, Abu Yusuf, Syekh Muhammad, itu ulama yang terbilang dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kata Syekh Alauddin, ada riwayat yang mensabitkan dengan tahlil tersebut. Bagaimana katanya, man qalaha 70,000 marrah kanat fida'ahu minan nar. Sesiapa yang bertahlil la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, nescaya menjadi tebusan daripada neraka. Jadi duduklah kita buat gabung dua tu. Qul Allah 100,000, la ilaha illallah 70,000 sebagai stok bekalan kita sebelum kita
dimati oleh Allah. Lepas tu orang nak tolong kat belakang, nak tambah, hiduplah. Tonggok asal kita dah ada dah. Ni kita nak harap kau orang semata lah nak. Sejauh mana akan dinilai oleh Allah. Yang sendiri malah nak harap tahlil orang, baca keluar Allah orang. Tak sampai kata tak sampai, kata tak tahu. Kalau baca tak betul, jangan mimpi sampai pahala. Sebab pahala ni satulah betul bacaan. Orang la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah, sebutan tak betul tu. Mana lafaz kalimah lam alif atas la, lam alif di atas la. Ada pula la ilaha illallah, la ilah. Mana la begitu? Dia belajar dengan siapa? Cikgu tajwid dia nya. Orang la, dia la, dia la, macam-macam kerana lah. Nah, tak sampai pahala. Betul dah sebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati tu lara. Tak hadir kepada makna zikir tadi. Wal kosong juga. Tak lara dah, tapi tidak ikhlas. Tak ke mana juga. Tapi kalau kita sendiri takkanlah kita tidak ikhlas lagi dah. Sebab untuk kita elok. Tapi janganlah pula kalau macam tu tak payah tahlil untuk orang mati. Kalau tahlil pun belum tentu lagi sampai. Ini orang wajib gitu rugi dah pula kan. Tak boleh. Jangan dia pula amalan-amalan yang berbentuk pahala, jangan dipula. Boleh dihadiahkan pahala dari amalan kita tadi kepada si mati. Boleh. Bagaimana muafakat ulama tasawuf dan ulama fiqh, dari hal bacaan tersebut boleh dihadiahkan pahala kepada si mati. Bagaimana lazim diamal itu untuk guru zaman dulu dah. Dikala berlaku kematian keluarganya, dihadiahkan pahala tali 70,000, Qul huwallah 100,000 dulu lah. Bagi zaman-zaman kita ni tak berapa dah. Gagah-gagah buat tahlil sekadar 102 begitu. Tak sampai dah puluh-puluh ribu gitu. Sebab apa? Sebab zaman kita ni zaman malas beramal lah. Malas beramal. Nak baca banyak-banyak, tamu-tamu tu pula duduk di Celaru dengan pahaman-pahaman luar, pahaman Wahabiyah, pahaman Salafi, pahaman kaum muda, pahaman Muhammadiyah. Orang ni duduk Celaru dalam masyarakat kita, dia kata tak sampai pahala tahlil orang hidup kepada si mati. Pahaman Wahabi dia tak nak ni. Kalau Wahabi tu pusat dia mana? Di Saudi Arabia. Pahaman Salafi di mana? Di tanah-tanah Arab, termasuk di Mesir. Parti Salafi di Mesir tu, yang menolak kerajaan Mursi, kerajaan Parti Ikhwan, itu pahaman Salafi. Pahaman Salafi ni satu muzahak dengan Wahabi. Cuma Wahabi itu dia panggil di Saudi kerana diasah oleh Muhammad Abdul Wahab. Wahab Salafi ni pula dipanggil pahaman Salah. Salah ni disabit pada hadis Nabi kata khairukum qarni summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Dia ambil kira dari situlah. Sebaik-baik kurun kata Nabi kurun aku, kemudian yang mengiringi kurun aku, kemudian mengiringi kurun yang mengiringi kurun aku. Jadi satu kurun ulama kata 100 tahun. Jadi orang yang dapat hidup dari Nabi kemari 300 tahun. Sebab 3 kurun tu dia panggil kurun salah. Jadi puak-puak Salafi nanti dia dakwa, dia mengaku, dia kata dia ni orang salah, orang yang masih dikira baik oleh Nabi. Walau orang salah ni orang 300 tahun kemari. Perkataan Salafi ni timbul sejak daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lah sebagai pelupur aliran salah. Lepas tu diperpanjangkan aliran Ibn Taymiyah oleh Muhammad Abdul Wahab, pengasas Wahabi. Disebab itulah manakala jatuh kerajaan Mursi di Mesir, negara yang paling awam itulah kerajaan baru ialah Saudi Arabia. Sebab apa? Sebab yang menjatuh tu puak Salafi yang semazhab dengan dia. Faham? Sebab itulah bagi saya, bahaya aliran Ahlussunnah wal Jamaah dalam Islam kita dua. Pertama, Syiah. Yang kedua, Wahabi. Yang ketiga,
Buat fahaman sekolah, fahaman 3 suku, politik suku, agama suku, tak kuat juga bahaya. Sehingga tak boleh tegak sebuah negara Islam. Kerana apa? Kerana di suku asingkan Islam dengan politik. Ini bahaya juga. Jadi fahaman ni di bumi Arab Salafi, Wahabi. Kalau pergi belah Indonesia tu dipanggil Muhammadiyah. Pergi di belah India, Pakistan dipanggil kaum muda. Mari Malaysia ni apa nama tak lah, Wahabi tiruan kan. Itulah. Jadi kita ni bukan bahaya dengan Wahabi, bukan bahaya dengan Salafi, bahaya dengan fahaman sekular. Fahaman ambil Islam tu separuh-separuh sesuai dengan kehendak nafsu. Sebahagian Islam yang dikala tidak sesuai dengan nafsu dia ketepikan. Bak nikah kahwin dijunjung setinggi-tingginya. Bak apa lagi? Bak ibadat okey lagi. Masuk bak jenayah perundangan negara ni tak dia ni. Nanti huru-hara lah dibuatnya. Kalau berjalan hukum-hukum duduk kisah dia dan sebagainya. Ini Islam 3 suku. Jadi berbalik kepada tajuk kita ni. Tak apalah, celeret pun tak apa. Untuk membuka minda kan. Ini mengaji 10 tahun, dia tak terbuka lagi. Apa sedang mengaji, tak tahu lah. 10 orang tak mengaji. Antara lain lagi, jalan-jalan yang sepatut kita dimerdeka oleh Tuhan daripada azab neraka ialah fidyah. Saya buat satu risalah, saya nama fidyah puasa dan sembahyang. Buat nipi-nipi ya. Buat tebal tak lalu baca, tengok pun takut. Akhir-akhir pakai tak baca. Fidyah puasa dan sembahyang. Fidyah puasa biasa kita dengar. Yang jarang didengar oleh kita fidyah sembahyang. Fidyah sembahyang mengikut qauda'ah dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau orang tu tak sembahyang semasa hidup sampai ke mati, boleh warisnya berbuat fidyah. 1 fardu sembahyang yang ditinggal dijadikan fidyah 1 cupak beras. 5 kali tak sembahyang 5 cupak. 5 cupak. Kalau puasa tak puasa sehari secupak. Sembahyang sehari tak sembahyang 5 cupak. Berat. Ataupun kita nilai harga beras 1 cupak. Kita nak nilai harga beras 1 cupak tu, kita ambil 3 gantang lah. Sekolah zaman dulu kata cikgu 4 cupak 1 gantang. 4 cupak 1 gantang. Jadi kita nak tahu nilai harga 1 gantang kok mana? Tengok nilai harga fitrah negeri Selangor RM7. Berarti 1 gantang 4 cupak lah, kita bagi 4 RM7. Dapatlah kita nilai harga 1 cupak tu berapa? RM7 bagi 4. Jadi ada qauda'ah dalam mazhab kita Syafi'i, dia bolehkan buat fidyah sembahyang. Jangan dipeliklah bagi orang mengaji dari hadis kita, dia tak pelik. Sebab ada dalam kitab karangan ulama. Bagaimana disabit pada hadis Muslim, kata Nabi, fadainullah ya ahaqqu ay yuqda. Hutang Allah Ta'ala terlebih mustahak dibayar. Bermakna kita tak puasa, hakikat kita sudah terhutang dengan Allah. Tak semayang, betapa besarnya terhutang dengan Tuhan. Utama dibayar. Sedangkan hutang dengan manusia sekalipun kena bayar dah. Apatah lagi kalau dengan Allah Ta'ala. Kalau tak beres hutang dengan Tuhan, bagaimana kiranya nak masuk syurga? Sekiranya hutang dengan manusia sekalipun, kalau tak dibayar, tak diresah, tak layak lagi masuk syurga, walaupun mati syahid sekalipun. Ada disabit pada hadis, kalau tak dah 2 kali mati syahid. Mati syahid sekali, hidup balik pula. Kurang pula mati syahid kali kedua. Tapi hutang manusia tak bayar, pun masih lagi tak layak masuk syurga. Itu hutang dengan manusia. Bagaimana kiranya kalau hutang dengan Allah Ta'ala? Jadi orang tak sembahyang tu hakikat dia sudah terhutang dengan Tuhan. Disebab itulah menjadi kewajipan ke atas warisnya kalau dia tu dah mati. Tolonglah buat fidyah dari harta pusaka, harta peninggalan dia. Tidak? Itulah tujuan kita cari harta. Bukan nak glamour dengan harta, dan nak selesai masalah sakutan. Utama sekali kita dengan Allah, dengan manusia. Dalam mazhab Syafi'i kita ada qauda'ah, dibolehkan buat fidyah. Dalam perkara ni saya tengok daripada beberapa buah kitab lah pasal fidyah sembahyang. Antaranya kitab
Irsadun Umad karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fatani, orang panggil Tuan Mina, ulama besar ni, yang mengarang kitab fiqh bernama Kasful Lisan. Kitab tauhid dikarang yang bernama Aqidatun Najin, dia yang mengarang tu. Antara lain lagi kitab bicarakan pasal fidyah sembahyang yang bernama Bunga Keti, karangan Tuan Husin Kedah, atuk kepada Tuan Haji Muhammad Najib kita dah. Ada kitab tu ada di tangan saya. Jadi ulama-ulama dulu dia ambil pula benda-benda begini lah. Dia takut apa? Dia takut kita di hari akhirat tak selesai masalah bagaimana kiranya kita tu nak masuk surga. Dari hari itu dia ambil kira oleh ulama-ulama dulu lah. Inilah jalan-jalan yang dikatakan sewajar kita tu dapat kelepasan daripada azab neraka. Dapat sekadar tu dululah. Atas kira saya pada malam ini. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.